Assalamualaikum semua. Kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan lihat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 35. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa iaitu pola ayat. Standard pembelajaran ataupun SP kita pada hari ini ialah 5.3.1-1. Objektif kita pada hari ini, pada akhir sesi PDPR, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 pola ayat dengan betul. Pertama sekali, kita akan lihat info mengenai pola ayat. Terdapat 4 pola ayat dasar di dalam bahasa Melayu. Pola ayat ini berpandukan jenis subjek dan predikat yang membentuknya. Semua subjek dibentuk oleh frasa nama. Predikat pula dibentuk oleh sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Sekarang, kita akan lihat 4 pola ayat dalam bahasa Melayu. Pola pertama, frasa nama tambah frasa nama ataupun FN tambah FN. Pola kedua, frasa nama tambah frasa kerja ataupun FN tambah FK. Pola ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif ataupun FN tambah FA. Pola keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama ataupun FN tambah FS. Sekarang, mari kita lihat contoh pola ayat. Kita akan lihat pola yang pertama, iaitu frasa nama tambah frasa nama. Jadi, untuk pola pertama, kedua-dua subjek dan predikatnya ialah frasa nama. Mari kita lihat contoh yang pertama. Subjeknya ialah wanita itu, predikatnya pula ialah guru. Jadi, ayatnya ialah wanita itu guru. Lihat pula contoh nombor 2. Subjeknya ialah Encik Imran, predikatnya pula ialah peniaga. Jadi, ayatnya ialah Encik Imran peniaga. Seterusnya, kita akan lihat pola yang kedua, iaitu frasa nama tambah frasa kerja. Untuk pola yang kedua, subjeknya ialah frasa nama, predikatnya pula ialah frasa kerja. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Subjeknya ialah mereka, predikatnya ialah bekerja. Jadi, ayatnya ialah mereka bekerja. Kita lihat contoh yang seterusnya. Subjeknya ialah Jayung, predikatnya ialah berniaga. Jadi, ayatnya ialah Jayung berniaga. Sekarang, kita akan lihat pola ketiga, iaitu frasa nama tambah frasa adjektif. Untuk pola ini, subjeknya ialah frasa nama, predikatnya pula ialah frasa adjektif. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Subjeknya ialah guru itu, predikatnya pula ialah tegas. Ayat yang terbentuk ialah guru itu tegas. Kita akan lihat contoh yang seterusnya. Subjeknya ialah murid itu, predikatnya pula ialah pandai. Ayat yang terbentuk ialah murid itu pandai. Sekarang, kita akan lihat pola keempat, iaitu frasa nama tambah frasa sendi nama. Untuk pola ini, subjeknya ialah frasa nama, predikatnya pula ialah frasa sendi nama. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Subjeknya ialah hadiah ini, predikatnya pula ialah untuk ibu. Ayat yang terbentuk ialah
Hadiah ini untuk ibu. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Subjeknya ialah kami. Predikatnya pula ialah dari Kampung Sentosa. Ayat yang terbentuk ialah kami dari Kampung Sentosa. Sekarang, kita akan lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 35. Pertama sekali, kita akan baca arahan yang diberikan. Tulis ayat di bawah mengikut pola yang betul. Seterusnya, kita akan baca ayat yang diberikan. 1. Puan Haniza ibu Seha. 2. Puan Haniza suri rumah. 3. Beliau prihatin akan kebersihan alam. 4. Beliau ke pasar pada setiap pagi. 5. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. 6. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. 7. Pengunjung di pasar itu dari Kampung Sentosa. 8. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Jika kamu lihat di bawah, terdapat kotak yang perlu kamu isikan. Jadi untuk kotak di bawah ini, kamu perlu mengisikan ayat mengikut polanya. Jadi kita akan baca semula ayat di atas dan melengkapkan kotak yang berada di bawah. Lihat ayat 1. Puan Haniza ibu Seha. Jadi, Puan Haniza ini ialah frasa nama. Ibu Seha juga ialah frasa nama. Jadi, kita akan isi di kotak yang pertama. Kerana dua-dua ialah frasa nama. Puan Haniza. Ibu Seha. Lihat pula ayat yang kedua. Puan Haniza suri rumah. Jadi, Puan Haniza ini ialah frasa nama. Suri rumah juga ialah frasa nama. Jadi, sama juga kita akan isi di kotak yang pertama. Puan Haniza suri rumah. Kita akan lihat ayat yang ketiga. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Jadi, beliau ini ialah frasa nama. Prihatin akan kebersihan alam ini pula ialah frasa adjektif. Jadi, kita akan isi di kotak nombor 3. Okey, kotak ini. Frasa nama kita akan isi kat sini. Frasa adjektif kita akan isi di sebelah sini. Jadi, beliau prihatin akan kebersihan alam. Okey, jadi seterusnya kita tengok nombor 4. Beliau ke pasar pada setiap pagi. Jadi, beliau ini ialah frasa nama. Ke pasar pada setiap pagi ialah frasa sendi nama. Jadi, kita akan isi di kotak nombor 4. Okey, frasa nama kita akan isi di sini. Okey, dalam ni. Frasa sendi nama kita akan isi di kotak yang ini. Jadi, frasa namanya ialah beliau. Frasa sendi namanya pula ialah ke pasar pada setiap pagi. Seterusnya kita akan lihat nombor 5. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Jadi, sayur-sayuran ini ialah frasa nama. Lebih segar di pasar ini ialah frasa adjektif. Jadi, kita akan isi di kotak nombor 3. Frasa nama di sini, frasa adjektif di sini. Jadi, frasa namanya ialah sayur-sayuran.
sayur-sayuran. Frasa adjektifnya ialah lebih segar di pasar. Okey, kita akan lihat pula nombor 6. Okey, nombor 6. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Jadi, beliau ini ialah frasa nama. Jarang-jarang membeli makanan berbungkus ini ialah frasa kerja. Jadi, kita akan isi di kotak nombor 2. Okey, kotak nombor 2 ni frasa nama di sini, frasa kerjanya di sini. Jadi, frasa namanya ialah beliau. Frasa kerjanya ialah jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Seterusnya kita akan lihat nombor 7. Pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Pengunjung ini ialah frasa nama. Di pasar itu dari kampung Sentosa pula ialah frasa sendi nama. Jadi, kita akan isi di kotak nombor 4. Frasa namanya di sini, frasa sendi namanya di sini. Jadi, frasa namanya ialah pengunjung. Frasa sendi namanya pula ialah di pasar itu dari kampung Sentosa. Sekarang kita akan lihat yang terakhir, iaitu nombor 8. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Jadi, Puan Haniza ini ialah frasa nama. Menjaga alam sekitar ini pula ialah frasa kerja. Jadi, kita akan isi di kotak nombor 2. Frasa namanya di sini, frasa kerjanya pula di sini. Jadi, frasa namanya ialah Puan Haniza. Frasa kerjanya pula ialah menjaga alam sekitar. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami mengenai pola ayat dan dapat membantu kamu untuk melengkapkan latihan di muka surat 35. Jika kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh ajukan di ruangan komen atau kamu boleh mesej cikgu. Setelah kamu lengkapkan latihan di muka surat 35, ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Terima kasih semua.